Dr. Aina Insyirah binti Zulkifli, tapi murid-murid boleh panggil Cikgu Aina. Cikgu Aina nak berbincangkan tentang konsep sistem bahasa Melayu dan memperincikan satu isu kegramatisan. Jom kita tengok. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu Aina nak menerangkan tentang konsep sistem ejaan. Sebenarnya, konsep sistem ejaan ni lebih dikenali sebagai sistem ejaan Rumi pada tahun 1972. Bermula dari abad ke-19, sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu telah pun dikeluarkan, telah pun diseragamkan. Okey, selepas itu penggunaan sistem ini digubal oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Faham tak maksud ni? Maksud dia Dewan Bahasa dan Pustaka ni telah pun mengeluarkan penggunaan sistem ini. Dan pada masa itu, sistem ini telah diterima oleh Malaysia dan Indonesia pada tahun 1967. Pada tahun 1972 pula, terdapat beberapa sistem ejaan yang telah diperkenalkan. Nanti Cikgu Aina terangkan apa yang telah diperkenalkan pada tahun 1972 ini. Okey, yang seterusnya, murid-murid, sistem ejaan ini dikenali sebagai Ejaan Universiti Malaya pada tahun 1971. Secara keseluruhannya, yang perlu murid-murid ambil tahu ialah sistem ejaan ini mengeluarkan sistem ejaan Rumi baru pada 16 Ogos 1972 dengan hasil kesepakatan daripada Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia. Tambahan pula, sistem ini bukan diubah pada kali pertama. Maksud dia dah banyak kali dah sistem ni berubah, daripada itu, daripada ini, daripada itu. Okey, hal ini kerana David Barbosa telah pun menulis dengan bahasa Latin. Sebagai contoh yang Cikgu Aina boleh berikan ialah ejaan sekolah ini digantikan dengan ejaan baru pada tahun 1972. Murid-murid faham setakat ini? Okey, semua dah faham? Baiklah, Cikgu akan meneruskan lagi tayangan Cikgu ini. Baiklah murid-murid, macam yang Cikgu Aina katakan tadi, terdapat beberapa sistem ejaan yang telah diperkenalkan, iaitu ciri-ciri utama sistem ejaan Rumi pada tahun 1972 yang merangkumi huruf-huruf dalam bahasa, penulisan huruf dalam bahasa, penulisan kata bahasa Melayu. Mesti murid-murid terfikir kan, apa yang ada dalam huruf-huruf dalam bahasa, penulisan huruf bahasa Melayu, penulisan kata bahasa Melayu. Okey, tak apa. Cikgu Aina akan terangkan satu persatu supaya murid-murid faham dengan mudah. Sebenarnya, huruf-huruf dalam bahasa ni mempunyai dua bahagian, iaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Cikgu rasa mesti ada sesetengah murid cikgu yang cikgu sayang ni yang tahu apa itu huruf vokal, apa itu huruf konsonan. Kan? Okey, Cikgu Aina akan terangkan dengan lebih terperinci apa itu huruf vokal dan huruf konsonan. Jom kita tengok. Huruf vokal ini mempunyai 5 huruf, iaitu A, E, I, O, U. Okey, Cikgu Aina nak murid-murid cikgu yang cikgu sayang ni sebut huruf vokal. Pandai. Masing-masing dah tahu kan huruf vokal tu apa? Tapi nak sebut huruf vokal ini bukan main sembrono saja. Dia mempunyai syarat. Huruf vokal ini mempunyai syarat dalam sebutan. Syarat pertama ialah
Langit itu menjadi lembut dan dinaikkan semasa menghasilkan bunyi vokal. Yang kedua, tidak ada gangguan pada pernafasan semasa ingin membunyikan huruf vokal tersebut. Jom, cikgu akan tunjukkan satu video untuk membunyikan huruf vokal. Manakala huruf konsonan pula mempunyai 21 huruf, iaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Banyak kan nak kena hafal, tapi tak apa, pelan-pelan. Cikgu faham ada sesetengah murid yang tak dapat tangkap 21 huruf ni. Cikgu faham, cikgu pun pernah lalui situasi murid-murid. Okey, huruf konsonan ini merupakan konsonan pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Penulisan huruf bahasa Melayu. Penulisan huruf ini mempunyai dua bahagian, iaitu huruf besar dan huruf condong. Jom cikgu akan memperincikan satu persatu tentang huruf besar dan huruf condong. Murid-murid, terdapat beberapa syarat dalam menggunakan huruf besar. Yang pertama, perkataan di awal ayat perlulah bermula daripada huruf besar. Cuba murid-murid lihat contoh di sebelah kanan cikgu. Ibu membelikan makanan untuk anaknya. Ayat ibu itu, perkataan ibu itu, huruf I yang bermula daripada huruf I perlulah huruf besar. Yang kedua, Alif sedang bermain basikal. Alif itu bermula daripada huruf A, perlulah huruf besar. Yang ketiga, kakak sedang menolong ibu di dapur. Kakak juga bermula daripada huruf K, perlulah huruf besar. Yang keempat, Alia merupakan pelajar cemerlang di sekolah. Baiklah, Cikgu Aina nak bertanya, Alia merupakan pelajar cemerlang di sekolah. Alia itu perlu huruf besar ke huruf kecil? Huruf besar, pandai. Alia itu
bermula daripada huruf A. Perlulah huruf besar. Murid-murid, huruf condong juga mempunyai syarat-syarat. Yang pertama ialah penggunaan huruf condong ini boleh digunakan dalam majalah buku, surat khabar dan karangan. Contoh yang boleh Cikgu Aina berikan ialah Silir Daksina karya Nizar Parman. Silir Daksina itu perlulah berhuruf condong. Yang kedua, Penyata Razak itu perlulah dicondongkan. Akhbar berita harian itu perlulah dicondongkan. Syarat yang kedua dalam huruf condong ialah untuk menegaskan ayat atau perkataan. Contoh yang boleh Cikgu Aina berikan ialah semoga tuan-puan dapat menghadiri majlis tersebut. Tuan-puan itu perlulah dicondongkan kerana untuk menegaskan bahawa tuan-puan itu perlu hadir ke majlis tersebut. Yang kedua, huruf di hadapan perkataan Putrajaya ialah huruf P. Yang kedua ini menerangkan sesuatu bahawa Putrajaya itu bermula daripada huruf P. Yang ketiga, majalah bahasa dan moral. Bahasa moral perlulah dicondongkan kerana untuk menegaskan bahawa majalah itu bahasa moral. Selanjutnya, murid-murid, penulisan kata bahasa Melayu juga merupakan ciri-ciri utama sistem ejaan 1972, iaitu kata ganda dan angka dan lambang bilangan. Kata ganda itu perlulah ditambah dengan tanda sempang. Tanda sempang itu seperti yang Cikgu Aina bulatkan ini. Inilah tanda sempang. Contohnya kawan-kawan, rama-rama, sayur-sayuran, daun-daun, lauk pauk, kuih muih. Tapi murid-murid, Cikgu Aina nak beritahu kan kata ganda ini mempunyai beberapa bahagian. Cuba murid-murid lihat video ini. Marilah kawanku semua belajar kata ganda penuh. Kata dasar diulang saja, tanda sempang jangan dilupa. Pon 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 pon, jalan-jalan itu contohnya. Laju-laju dan kawan-kawan, buku-buku dan murid-murid. Semalam saya tercari-cari, mana dia bulan dan bintang. Nampak awan kebiru-biruan dan gunung ganang di seberang sana. Berjalan-jalan bersama kawan, rasa diri keanak-anakan. Terlihat burung berwarna-warni, berangan-angan ingin terbang. Manakala angka dan lambang bilangan ini menurut Kamus Bahasa Melayu menyatakan bahawa angka itu ialah bilangan atau nombor. Lambang bilangan pula merupakan simbol Roman. Cuba murid-murid lihat contoh di sebelah. Angka itu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau lambang bilangan pula ialah, cuba murid-murid lihat perbezaan angka dalam membilangan. Itulah simbol Roman. Jom Cikgu Aina akan tayangkan satu video dan Cikgu Aina juga berharap semua murid-murid faham apa itu angka dan lambang bilangan. Jom Cikgu Aina akan menunjukkan satu video dan Cikgu Aina harap murid-murid faham apa itu angka. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10
10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 Seterusnya murid-murid, cikgu nak memperkenalkan dulu apa itu kegramatisan. Kegramatisan itu bergantung kepada penulisan kita murid-murid. Selain daripada itu, kegramatisan tata bahasa juga untuk menarik perhatian daripada pembaca. Dan murid-murid jangan lupa, penulisan juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan penulisan. Seterusnya murid-murid, kegramatisan ini mempunyai 4 kesalahan, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan frasa, kesalahan kata dan kesalahan ayat. Jom kita tengok kesalahan tersebut. Cuba tengok di sebelah kanan cikgu, iaitu gambar rajah. Gambar rajah ni kalau murid-murid semua tengok, murid-murid nampak apa? Murid-murid nampak? Goreng pisang. Okey. Pisang Goreng. Okey, faham. Okey, baiklah. Okey, jadinya di sini cikgu akan menerangkan tentang kesalahan yang murid-murid keliru. Pisang goreng ke goreng pisang? Mana satu kan cikgu? Okey, baiklah. Kat sini cikgu akan terangkan satu persatu. Jom kita tengok. Inilah kesalahan yang boleh dikaitkan dengan goreng pisang dan pisang goreng, iaitu kesalahan frasa. Baiklah, cikgu akan menerangkan maksud kesalahan frasa. Kesalahan frasa itu ialah kesalahan penggunaan bentuk jamak ataupun kata bilangan, kata nama majmuk, rangkai kata setara dan hukum DM. Murid-murid tahu apa itu hukum DM? Hukum DM itu D yang bermaksud diterangkan, M pula bermaksud menerangkan. Okey murid-murid, maksud pisang goreng ini ialah pisang itu telah dimasak. Pisang itu boleh dihidang. Contoh ayat yang boleh cikgu Aina berikan ialah pisang goreng itu enak dimakan. Pisang goreng itu telah pun dijual oleh Mak Leha. Manakala murid-murid, frasa goreng pisang itu menunjukkan perbuatan dan pekerjaan dalam kehidupan seseorang. Contoh ayat yang cikgu Aina boleh bagi ialah Mak sedang menggoreng pisang. Mak sedang goreng pisang. Itulah contoh yang boleh cikgu berikan. Cikgu Aina bagi satu situasi apabila melihat papan tanda di tepi jalan. Dan cikgu akan tunjukkan papan tanda di tepi jalan. Okey, inilah situasi apabila berada di tepi jalan. Dan macam yang cikgu cakap, kita perlulah sesuaikan dengan keadaan. Kalau cuba murid-murid semua fikir logik. Adakah patut di tepi jalan meletakkan papan tanda goreng pisang? Adakah patut pelanggan menggoreng pisang di kedai? Patut atau tak? Tak patut kan? Dan sepatutnya papan tanda yang tepi jalan yang cikgu tunjuk dalam video tadi menggunakan frasa pisang goreng, kerana pelanggan membeli pisang yang telah digoreng. Takkanlah pelanggan nak menggoreng pisang. Cikgu ada satu soalan nak diajukan oleh murid-murid di hadapan kelas ini. Okey. Mana satu frasa yang boleh digunakan untuk meletakkan papan tanda di kedai? Gambar rajah 1
ataupun gambar rajah 2? Pisang goreng atau goreng pisang? Saya ada tiga jawapan. Saya Pisang goreng. Betul. Okey, jawapannya pisang goreng. Jadinya ini betul dan ini salah. Hari ini hari goreng pisang. Kena bagi RM2 seorang. Jangan bagi 1,000 alasan. Bagi saja duit pada kami. Bayar. Hah? Kita bayar ke? Alah, aku tak ada duit. Hayya, bagus saja, Mak. Goreng pisang, goreng pisang, goreng pisang, pisang goreng. Goreng pisang, sama-sama kita makan pisang goreng. Seronok dengar lagu Upin dan Ipin. Pisang goreng ngap-ngap. Mesti seronok kan murid-murid? Okey, murid-murid, sebenarnya cikgu ada mendapat daripada satu pandangan oleh bekas guru di SMK Pengulusaan iaitu Cikgu Rosliza tentang isu kegramatisan dan kerancuan bahasa. Jom cikgu tunjuk apa yang Cikgu Rosliza itu katakan. Murid-murid, cuba murid-murid lihat gambar rajah di sebelah kanan cikgu. Cikgu Rosliza menjawab persoalan-persoalan Cikgu Aina. Beliau menjawab, kerancuan bahasa itu maksudnya penggunaan bahasa yang tidak teratur, pencampuran bahasa, bahasa pasar dan lain-lain. Jawapan kepada soalan yang kedua pula ialah, pada pandangan cikgu, isu kegramatisan pada masa kini terlalu banyak generasi Z menggunakan bahasa rojak tanpa memikirkan tata bahasa. Contohnya, klinik diletakkan klinik. Lain dari itu, penggunaan ialah dan adalah yang membuatkan seseorang pelajar itu keliru. Itu sahaja pandangan daripada Cikgu Rosliza. Kat sini murid-murid faham apa itu isu kegramatisan dan kerancuan bahasa. Inilah bukti yang bahawa isu kegramatisan itu menjadi fenomena dalam negara Malaysia, iaitu bahasa rojak boleh menghilangkan jiwa bangsa. Murid-murid, janganlah ikut seperti dalam surat khabar ini. Janganlah mencontohi mereka. Kita perlulah mengeluarkan generasi Z yang bertamadun dan berinsaniah. Itu sahaja yang cikgu dapat bentangkan pada hari ini. Buat hidupku lebih berarti cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti.